Sembahyang sunat rawatib ni, iaitu sembahyang sunat yang mengiringi antara sembahyang fardu. Sembahyang sunat yang mengiringi di antara sembahyang fardu, maka ia dinamakan sebagai sembahyang sunat rawatib. Dan rawatib pula ada qabliyah dan ada ba'diyah. Okey, baik. Sepanjang sehari semalam, berapa sembahyang sunat rawatib? Semuanya berapa rakaat? Kalau kita campur semua sembahyang sunat rawatib, ialah semuanya ada 22 rakaat. Semua ada 22 rakaat. Berapa rakaat yang muakkad dan berapa rakaat yang tidak muakkad? 10 rakaat muakkad dan 12 rakaat yang tidak muakkad. Tetapi walaupun muakkad ke tidak muakkad, tetap semuanya sunat. Kalau kita kira berapa, daripada subuh sampai ke isyak 22 rakaat. Jadi berapa? Tengok, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, dah 6. Sebelum selepas zuhur 4 rakaat, dah 10. Sebelum asar 4 rakaat, dah 14. Sebelum maghrib 2 rakaat, dah berapa? 16. Selepas maghrib 2 rakaat, 18. Sebelum isyak 2 rakaat, 20. Selepas isyak 2 rakaat, 22. Semua 22 rakaat. Sebelum subuh 2, sebelum maghrib, sebelum zuhur 4, selepas zuhur 4, sebelum asar 4, sebelum maghrib 2, selepas maghrib 2, sebelum isyak 2, selepas isyak 2. Jadi semua sembahyang sunat rawatib, iaitu semua 22 rakaat. Daripada 22 rakaat tu, yang mana yang muakkad? Muakkad ni yang mana benar-benar ditekankan. Muakkad maknanya ditekankan. Ghair muakkad tidak ditekankan. Tapi jangan salah faham, dia tetap sunat, tetapi dari segi hadisnya ialah didapati bahawa 10 rakaat betul-betul muakkad. Tapi sunat tu semua sunat. 12 rakaat lagi tidak muakkad. Yang muakkad mana? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat lepas isyak. Ni 10 rakaat muakkad. Maka yang selain tu semua tak muakkad lah. Selain itu ialah semua tidak muakkad. Jadi tujuan saya sampaikan ini ialah supaya kita tambahkanlah ibadat kita. Kan, lagi-lagi saya lihat kadang ada di kalangan orang datang masjid awal, yang mana datang masjid awal, sembahyang sunat dan sebagainya. Jadi kadang-kadang sementara tunggu antara azan dan iqamat, ialah kita sembahyang sunat. Kalau kita mampu, maknanya sempurnakan berapa yang dituntut kepada kita. Termasuk juga di antara hari Jumaat. Hari Jumaat, sebelum daripada sembahyang Jumaat, kan, dalam kitab fiqh bagi tahu, wal jumu'atu kazuhri. Hari Jumaat juga ialah sama macam sembahyang zuhur biasa. Seperti mana sembahyang zuhur biasa berapa rakaat? 4 rakaat. Maka hari Jumaat juga ialah 4 rakaat. Hari Jumaat juga sembahyang sunat ni ialah 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Maknanya lepas azan pertama, biasa macam mana? Azan pertama, lepas tu orang sembahyang sunat. Tu sembahyang sunat tu 4 rakaat, bukan 2 rakaat sahaja. Orang tunai 2, maksudnya dia tunailah 2, tapi macam mana pun segi tuntutan tetap 4 rakaat. Lepas tu akan khatib naik mimbar, lepas tu akan azan yang kedua, lepas tu mula khutbah. Tapi makna hari Jumaat pun sembahyang sunatnya ialah 4 rakaat, bukan hanya 2 rakaat. Walaupun biasa orang buat 2 rakaat, kan, kadang-kadang Bilal tak sabar-sabar, lepas dia 2 rakaat dia dah cepat bangun. Mungkin sebab kerana nak khutbah kot, tapi sebenarnya kena tahu bahawa dia 4 rakaat. Hari Jumaat juga ialah 4 rakaat. Jadi sembahyang sunat rawatib ni begitu penting, di antara sembahyang sunat yang paling ditekankan kepada kita untuk kita lakukan. Kan? Mungkin ada kadang kita tak dapat lakukan, tapi paling kurang kita tahu bahawa dia punya sunat tu. Okey, itu satu. Paling kurang kita tahu dulu semuanya berapa rakaat, tuan-tuan? 22 rakaat. Sembahyang sunat rawatib ni bila masuk waktu dan bila akhir waktu. Dia bila masuknya waktu solat tu, maka itulah waktu dia. Bila masuknya waktu solat, maka itulah waktu dia.
Dan bila berakhirnya waktu solat tu, maka habislah waktu dia. Maknanya sembahyang sunat rawatib ni selagi maknanya dia ikut waktu solat tu. Contoh kalau zuhur masuk pukul 1:30, maka daripada 1:30 tu dah mula masuk rawatib zuhur. Dan bila habisnya waktu dia, bila habis zuhur, habislah waktu rawatib bagi zuhur. Jadi kalau sebagai contohnya, kalau orang dia buat ba'diyah tu lambat pun sekalipun, tapi tetap masih dalam waktu, maka tetap disunatkan untuk dia lakukan. Dan mendahulukan qabliyah, sunat qabliyah sebelum daripada solat, maka itu adalah adab. Adabnya ialah, contoh katakan zuhur kan, dia ada qabliyah berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi kita buat 4 rakaat tu sebelum daripada zuhur, semayang fardu zuhur, hukum dia ialah adab. Adab ni mana sebaiknya dahulukan. Tapi katalah tak dapat buat sebelum daripada zuhur, tak sempat, contoh kita pergi terlambat, datang semayang, orang dah mula semayang. Kita datang semayang, orang dah mula semayang kan, ataupun tak sempat nak semayang, maka kita boleh buat qabliyah itu selepas semayang zuhur. Qabliyah itu ialah boleh, maknanya belum lagi waktu dia habis. Qabliyah itu kita boleh buat semayang zuhur, selepas semayang zuhur. Dan juga tak dikira qada kerana waktu ni masih ada. Tak dikira qada kerana waktu ni masih ada. Maknanya kalau kita buat lepas semayang zuhur pun tadi tak sempat, maka dikira ialah adab, bukan dikira qada. Tapi kena niatkanlah, tentukan. Kita kena tentukan niatnya, ta'yinkan niatnya, iaitu semayang sunat qabliyah zuhur kalau kita nak buat. Lepas tu buat semayang ba'diyah pula. Itu ialah berkenaan dengan semayang sunat ni. Dalam semua semayang sunat ini, dia fadilat dia besar. Antara contohnya bagi tahu semayang sunat sebelum subuh lagi berharga daripada dunia dan seisinya. Semayang sunat sebelum zuhur 4 rakaat ialah sama macam tahajud, pahala tahajud. Dalam hadis bagi tahu semoga semayang sunat sebelum asar Allah jauh daripada api neraka. Ada riwayat sebutkan bahawa semoga Allah merahmati orang yang semayang 4 rakaat sebelum semayang asar. Jadi semayang sunat ni ialah semuanya ialah mendekatkan diri seorang kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita nak jaga banyak-banyak semayang sunat, kita tak mampu. Tapi paling kurang kita dah datang masjid, maka kita ambil beratlah semayang sunat ni. Sekarang ni saya lihat, saya sentuh pasal perkara ni sebab sekarang ni mungkin kesan daripada PKP yang lama, kemudian kesan daripada hari tu tutup masjid lama, kemudian kesan daripada hari tu yang ada SOP selepas semayang Jumaat, antara semayang azan dan semayang Jumaat tak ada semayang sunat. Maka apa kesan dia? Kesan yang kita nampak sekarang ni, kalau dulu biasanya selepas daripada azan dia orang semua bangun untuk semayang sunat. Sekarang kita tengok banyak masjid pun saya pergi kerana hari Jumaat, lepas azan orang tak semayang sunat pun. Yang semayang sunat tu semayang sunat lah, tapi ramai tak semayang sunat. Itu kesan bahaya. Sebab tu meruntuhkan tu senang. Agama ni runtuhkan hancur senang, tapi nak bina bukan senang. Tugas ustaz-ustaz lah fahamkan, dan tugas orang yang berkewajipan dalam bidang agama untuk fahamkan balik, sedarkan balik umat tentang sunat ni. Dia amalan agama ni tuan-tuan, nak hancurkan, nak runtuhkan senang je, tapi nak bina tu susah kan. Dulu orang nak tinggalkan semayang Jumaat begitu takut. Kalau hari Jumaat orang tak semayang Jumaat tu kadang suruk-suruk. Sekarang tanpa segan silu orang tinggalkan semayang Jumaat. Kesan daripada dulu lama tak semayang Jumaat. Bahaya. Khair kita tak cerita bab tu, tapi saya nak sentuh iaitu berkenaan dengan, iaitu kalau hari Jumaat pun maknanya disunatkan untuk semayang. Dan hari Jumaat ni pahala besar semua kan, amalan digandakan, hari afdal dan sebagainya. Maka kita ambil berat tentang perkara tersebut. Di antara semua semayang sunat tu, yang paling besar sekali pahala dia ialah semayang sunat sebelum subuh. Semayang sunat sebelum subuh. Kalau satu orang tak sempat tunaikan sebelum daripada semayang subuh, kerana dia datang dah semayang subuh, maka dia boleh tunaikan selepas semayang subuh. Dia boleh tunaikan selepas semayang subuh, niat tadi tu lah. Dan tak dikira qada. Kalau waktu subuh masih ada, dia tunaikan semayang sunat subuh lepas semayang subuh, ialah tak dikira qada kalau waktu subuh masih ada. Kalau waktu subuh masih ada, contoh sekarang subuh habis 7.26 sekarang syuruk ke apa? Sekarang syuruk 7.20 tu tak ada syuruk ke apa? Tak, syuruk 7 berapa? Tak kisahlah. Syuruk 7.26 itulah lebih kurang.
77 syuruk. Jadi kalau satu orang tu selepas sembahyang subuh dia tunaikan sembahyang sunat subuh tapi tak sempat, maka kalau subuh ada lagi tak dikira qada, tu dikira ada. Ada satu lagi kaedah dia ialah sembahyang yang fardu kalau ditinggalkan wajib qada. Itu jelaslah. Sembahyang yang fardu bila ditinggalkan maka hukum bagi qada dia wajib. Sembahyang yang sunat kalau ditinggalkan juga hukum qadanya sunat. Maknanya sembahyang sunat kalau kita tinggalkan ialah mengqada sembahyang sunat yang ditinggalkan. Dah habis waktu pun hukum dia sunat. Kalau fardu wajib, kalau sunat sunat. Kan? Contoh satu orang tuan-tuan, dia memang istiqamah jaga sembahyang sunat sebelum subuh atau jaga sembahyang zuhur ke sembahyang sunat sebelum zuhur ke apa ke, maka sebagai contoh tertinggal. Kan pagi tadi ni. Okey, kalau ada waktu dibuat dalam waktu maka dapat ni. Tapi kalau contoh kata tadi, contoh kata dia pergi sembahyang zuhur. Tadi sembahyang subuh dia ingat, tadi tertinggal. Dia nak buat time tu pun boleh, sunat qada. Sembahyang sunat pun kalau ditinggalkan sebenarnya sunat qada. Tapi ni siapa yang jaga ni? Orang yang dalam hati dia ada nilai kebesaran amal, penting dia jaga amal agama, jadi istiqamah. Maka bagi dia kalau tinggal kerugian. Tapi kalau orang kata alah sunat, orang macam ni biasanya tak buat lah. Kan dia sunat pun tak buat, dalam waktu pun tak buat. Tapi kalau orang dalam hati dah ada kebesaran, ni sunat, Allah perintah, maka dia akan ambil berat. Kan, mana orang-orang yang jaga amal. Tapi kalau tak memang ambil berat bab amal, lagi-lagi yang kata ni sunat je tak apa ni, biasanya dia tinggal apa pun tak ni, tak ada ambil berat. Jadi kalau satu orang tertinggal sembahyang sunat sebelum subuh ke ni, maka boleh diqadakkan kalau dah habis waktu. Kalau tak habis waktu, buatlah, dan cuma kena ta'yinkan qabliyah ke ataupun ba'diyah. Sebab ada dalam hadis bagi tahu pernah Nabi balik sembahyang asar. Nabi balik Umrah, Nabi sembahyang 4 rakaat. Sayyidatina Aisyah tanya, ni sembahyang 4 rakaat ni sembahyang apa pula? Ialah biasa selepas sembahyang asar tak ada sembahyang. Nabi bagi tahu tadi lepas sembahyang zuhur tadi. Lepas sembahyang zuhur tadi, ada tetamu datang jumpa aku, maka aku sibuk dengan mereka, maksudnya layan mereka apa semua, sampai tak sempat sembahyang ba'diyah zuhur. Sembahyang ba'diyah zuhur tu tak sempat. Maka yang 4 rakaat ni ialah sembahyang ba'diyah zuhur. Yang tadi tinggal, maknanya qada. Hadis ni sabit daripada hadis ni, sembahyang sunat yang ditinggalkan sembahyang sunat yang ditinggalkan bila ditinggalkan maka dia juga sunat diqada. Itu bagi orang yang dalam hatinya ada kebesaran nilai amal, kan. Jadi kadang kita mungkin setiap masa tak dapat nak amal, tapi paling kurang kita tahu dulu ilmu ni, dan kita ambil beratlah, kan, untuk amalkan, kan. Berapa rakaat ni semua tuan-tuan? 22 rakaat, kan. Mungkin saya pun tak dapat nak amal istiqamah, tapi mudah-mudahan Allah bagi taufik bagi kita semua untuk kita amalkan dengan istiqamah. 22 rakaat.